Ustaz. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in ya Fattah ya Alim. Amin. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, saya minta para asatidzah, para pelajar semua, kita sama-sama bacakan dan hadiahkan Ummul Kitab kepada pengarang kitab, yaitu Syekh Sayyid Amin dan Muhammad Amin bin Al-Aidrus hafizahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita sambung pengajian kita pada minggu lepas. Masih lagi kita dalam bab adab bersuhbah dengan guru, ya. Adab bersuhbah dengan guru. Jadi penting, sebab tu Ustaz pilih tajuk ni dulu kerana antuna adalah sebagai pelajar. Jadi pelajar ni dia kena tahu adab bersuhbah dengan guru tu macam mana. Penting sangat-sangat bagi satu orang pelajar, dia tahu adab-adab dia dengan guru. Sebab tu Ustaz pilih adab ini terlebih dahulu berbanding pelajaran yang sebelum ini kita dah belajar, ya. Ini ada muka surat berapa? 401, ya. Qala al-musannifu hafizahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dar. Amin. Jadi Ustaz ulang balik daripada yang ketujuh, ya. 7. Jadi antuna boleh tengok. Sebenarnya Ustaz nak sebut sikitlah. Yang ketujuh ni kan tentang apa? Tentang waktu belajar. Waktu yang sesuai belajar. Sebenarnya
ulama, bukan kata ulama di zaman ni, ulama mutakhirin, bahkan ulama di zaman dulu lagi telah mempraktikkan waktu-waktu ini ataupun pengalaman daripada ulama-ulama terdahulu. Waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk belajar. Waktu yang terbaik untuk belajar. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum pun dia cerita tentang perkara yang sama. Bilakah sesuai muraja'ah, bilakah sesuai hafalan sesuai hafalannya lama, gitu ya. Yang ketujuh, membagi waktunya dan manfaatkanlah sebahagian besar dari waktunya untuk belajar. Kerana itulah waktu yang paling ambil masa yang lama. Dulu zaman ustaz, kita belajar paling cepat 3 tahun. Setahun 10 juzuk hafal. Kemudian berlalu beberapa tahun setelah itu ditarget 2 tahun setengah ataupun 2 tahun. Hafal Quran dah boleh. Dah tamat hafal Quran. Kemudian yang terbaru ni, mana-mana madrasah target setahun je. Setahun boleh hafal terus 30 juzuk. Itu yang target yang terbarulah. Di madrasah Serip Taling, di Serip Taling pun target untuk belajar setahun. Itu paling cepat. Kalau tak mampu, paling kurang 2 tahun. Ya, paling banyak pun 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun tu pun dia masih tak boleh hafal lagi, itu akan disyarahkan oleh para asatizah, sama ada dimasukkan terus ke kelas alim ataupun dia akan teruskan ataupun dia akan dimasukkan ke kelas jawi. Tak tahulah, tapi zaman ustaz dulu kelas jawi ada dimasukkan kelas jawi. Cara yang paling baik utama dalam membahagi waktu untuk belajar adalah sebagai waktu yang paling tepat menghafal, iaitu pada akhir malam, yakni waktu sahur. Dan tempat yang paling tepat untuk menghafal adalah tempat yang jauh dari benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi fikirannya. Konsentrasi tu, Antuna boleh tulis kat bawah tu, tumpuan. Tumpuan ya, tumpuan. Nampak tak konsentrasi? Nampak tak? Jadi ada yang belum ada kitab kan? Ustaz masih lagi belum. Okey, jadi Antuna kalau nak hafal apa sahaja jenis hafalan, sama ada hafalan baru, Antuna punya hafalan sabak, ataupun nak lancarkan para sabak, ataupun Antuna nak lancar adalah sebelum subuh. B, waktu yang paling tepat untuk membahas atau mendiskusikan masalah. Ini kalau dalam bab pengajian kitab lah. Tapi Antuna dalam bab menghafal, maksudnya membahas, mendiskusikan masalah iaitu pada pagi hari. Tapi untuk para pelajar, kalau dia nak baca para sabak, waktu dia ialah pagi. Waktu dia ialah pagi hari, iaitu selepas sarapan. Ada sebagai madrasah dia buat para sahabat baca dengan ustaz dia atau guru dia, baca lepas subuh. Tapi majoriti mana-mana madrasah yang beralirkan sistem Deobandi memang menghafal selepas subuh. Pagi itu lepas sarapan bukan untuk menghafal. Maksudnya pagi itu ialah untuk mengulang sama ada 5 sabak ataupun para sabak, ya. 5 sabak ataupun para sabak, yang ni pelajar hafiz lah. Apa itu 5 sabak, apa itu para sabak, ya. C, waktu yang paling tepat untuk menulis faedah-faedah. Maksudnya itu pada siang hari. Ini untuk pengajian kitab lah. Tapi kalau untuk
Kalau untuk masalah itu pada permulaan malam antara maghrib dan isya. Yang ini memang betul. Kalau antuna, tapi kalau contoh kat sini dia kata waktu yang paling tepat untuk mempelajari masalah baru. Mempelajari masalah baru itu untuk mengajar kitab. Tapi untuk dalam pengajian hafalan memang sesuai ialah lepas maghrib. Ya, itu telah terbukti. Mana-mana madrasah pun, sebab tu di mana-mana madrasah pun di Malaysia ni, di Malaysia lah, khususnya di Sri Paling pun, dia akan buat hafalan baru untuk menghafal hafalan baru, iaitu di antara waktu maghrib dan isyak. Jadi lepas isyak pun dia boleh sambung lagi ulangan, dia boleh ulang lagi hafalan baru. Ketahuilah, menjaga waktu pada malam hari lebih utama daripada menjaga waktu pada siang hari. Kenapa malam hari? Kenapa malam hari? Dalam kitab ini tulis, kenapa menjaga waktu belajar, waktu menghafal ke, ulangan ke, ataupun membahas kitab ke, kenapa malam hari? Sebab antaranya ialah malam hari adalah waktu yang sunyi. Malam hari, waktu yang sunyi. Betul tak? Betul kan? Memanglah. Biasanya malam hari, waktu yang sunyi. Itu yang pertama. Kedua, malam hari ada waktu dia panjang. Malam hari waktu dia panjang, ya. Tapi tak sesuai untuk pelajar hafiz, tak sesuai lah. Pelajar hafiz tak sesuai. Sebab pelajar hafiz ni dia ada waktu untuk tidur. Masuk 10.30, 11 dah tak boleh. Ini untuk untuk pelajar hafiz. Tapi untuk pelajar kitab dibenarkan untuk dia buat mutalaah kitab, untuk dia buat muzakarah kitab, ya, sesuai pada malam hari, ya. Sebabnya antaranya sunyi, kemudian waktunya panjang. Hari juga adalah baik juga untuk para pelajar, ya, para asatizah. Bagus, kenapa? Sebab malam hari juga bagus untuk beribadat, ya, beribadat pada Allah. Okey. Ke-8, tidak makan terlalu kenyang. Yang ni. Tidak makan terlalu kenyang supaya dapat memahami masalah-masalah. Sebab tu ada di antara madrasah memang dia tak bagi pelajar dia makan banyak, ya. Kan Ustaz ada sebut minggu lepas, antara nasihat Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu nak dapat ilmu, kenyang sehingga susah untuk belajar. Yang itu yang pertama. Yang kedua, wahjur awrataka, dan tinggalkan ahli keluargamu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, watrukil qila wal maqal, tinggalkan berkata perkataan yang melalaikan dan berdebat. Tinggalkan. Tak sesuai untuk pelajar. Pelajar dia tak sesuai berdebat. Melainkan kalau ada memang ada madrasah macam di Magelang. Di Magelang dia ada buat satu sistem berdebat dengan guru. Dia pelajar, dia berdebat dengan guru untuk keluarkan sesuatu masalah, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu tidak mengapa, ya. Dan mempermudah baginya untuk menghafal. Betul. Kalau orang kenyang susah untuk dia belajar, ya, mudah untuk dia menghafal. Kerana banyak makan akan menyebabkan banyak minum. Banyak minum akan menyebabkan banyak tidur. Jadi banyak makan, berat badan, ya. Jadi bila badan berat, rasa nak tidur. Ya. Dan juga menyebabkan fikiran akan menjadi bodoh. Sebab apa? Ustaz ada sebut minggu lepas. Kalau satu orang dia makan banyak, kemudian dia makan banyak, dia akan minum banyak. Jadi bila dia makan, dia bercampur dengan air, makanan dia bercampur dengan air, mudah untuk menghasilkan gelema. Tahu gelema? Kahak. Kahak, lendiran dalam badan. Lendiran tu dia akan terhasil pada dua tempat. Satu di bahagian kepala, satu lagi terhasil di bahagian dalam
dalam badan, ya. Terhasil dalam badan. Jadi bila terlalu banyak gelembang kahak, jadi lendiran itulah yang menyebabkan susahnya nak menghafal. Ya, betul ni. Betul lah dia kata. Dan juga menyebabkan fikiran akan menjadi bodoh. Bukanlah maksudnya bodoh. Bodoh terus tak pandai belajar, tak. Maksudnya susah nak belajar. Banyak minum, dia akan jadi susah nak belajar. Dan sempit, tidak menalar, ya. Sempit, apa sempit? Sempit dia punya pemikiran dia, susah. Dia jadi susah. Satu, dia jadi bodoh, tak ada function lah. Otak dia tak function, ya. Yang jiwa menjadi malas. Betul. Satu orang yang banyak makan, dia akan badan, bukan kata badan, jiwa dia sendiri menjadi malas. Ya, jiwa sendiri menjadi malas. Ya. Yang pada hari tak ada makanan sampai dia tak boleh tahan lapar, dia terpaksa makan rumput. Ya. Jadi orang dulu belajar macam tu. Imam Nawawi begitu juga. Imam Nawawi pun sampai berhari-hari tak makan, terpaksa makan daun-daunan daripada pokok, makan. Ya. Tengok orang-orang dulu belajar. Dekat mak ayah, makan madrasah makan tak cukup lah. Madrasah makan tak cukup lah. Dah komplain dekat mak ayah. Mak ayah pula pergi ngadu kat ustazah. Pergi ngadu kat guru. Ustazah, kenapa ni anak tu komplain kata makan tak cukup? Kenapa? Ya. Tak boleh macam tu. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apa kata Imam Asy-Syafi'i, ya? Ma syabi'atu mundu sitta asyarata sanatan ihya'u ulumiddin, ya. Artinya aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i selama 16 tahun tak pernah makan sampai kenyang. Tak pernah. Maksudnya dia makan sekadar alas perut, sekadar boleh menegakkan tulang belakang. 16 tahun. Kita hari-hari makan kenyang. Kalau boleh nak tambah lagi. Dah habis dalam periuk, cakap lagi dengan ustazah. Ustazah, ada lagi tak makanan? Ada lagi tak nasi nak tambah? Ya. Tapi ulama dulu tengok. Imam Asy-Syafi'i selama 16 tahun tak pernah makan dengan kenyang. Tapi sekali ada sekali makan dengan kenyang. Tapi sekali itu pun kata Imam Asy-Syafi'i, aku terpaksa muntahkan balik makan yang ada. Dalam Imam Asy-Syafi'i tak pernah makan sampai kenyang. Cuma pernah berlaku sekali. Tapi sekali itu pun Imam Asy-Syafi'i muntahkan makanan tersebut. Tengok. Orang dulu dia punya jaga tentang bab makan. Sekadar boleh tegak dalam belakang. Sekadar boleh isi perut. Ya. Kita makan segala jenis makanan kita belasah. Ya. Ustaz ada pernah cerita minggu lepas kan? Ulama dulu dia makan makanan, dia nak mudah menghafal, dia makan makanan kering. Dia makan makanan kering. Sebab itu Imam Nawawi tak pernah makan buah. Sebab buah kan dia ada air dia, betul tak? Macam tebikai, apple kan? Kan bila kita gigit, dia akan menghasilkan air, betul? Jadi buah ni dia ada air dia. Imam Nawawi tak pernah makan buah. Bermula Imam Nawawi bergelar sebagai satu orang pelajar, sehinggalah Imam Nawawi telah wafat, telah meninggal dunia, Imam Nawawi tak pernah makan buah. Kenapa? Ada dua sebab. Kenapa? Kerana ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah buah itu sendiri ada air. Jadi bila ada air, makanan yang mengandungi air akan mudah menghasilkan kahak. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Imam Nawawi, buah-buahan itu adalah buah-buahan ataupun pokok-pokok buah-buahan yang dijual di pasar-pasar di zaman Imam Nawawi.
pokoknya telah dirampas oleh kerajaan. Sedangkan hak pokok-pokok itu, hak buah-buah itu adalah hak rakyat. Adalah hak rakyat pada ketika itu, tapi dirampas oleh kerajaan. Jadi imam jaga, dia jaga sungguh. Ya, kita ini tak ada cikedis segala jenis benda, apa bahan-bahan tu, tak kira lah. Dan dia belasah, ada cop halal. Kita ada cop halal pun kita belasah. Ni Ustaz nak bagi tahu ya, pada para pelajar ni, bukan semua ada cop halal boleh dimakan. Ingat tu, bukan semua ada cop halal boleh dimakan. Benar, kena jaga. Ya, kena jaga. Sebab Ustaz, Abang Long Ustaz punya abang, mak mertua dia ialah orang yang kerja bahagian apa? Cek. Dia bahagian apa? Dia bahagian cek apakah isi dan apa elemen dalam makanan tersebut. Dia cek kalsium apa semua jenis kan. Ada kod I itu kan. Kemudian dia ada kod nombor-nombor dia. Sebenarnya yang II itu sebenarnya kebanyakannya adalah daripada babi. Kod II itu kan, kebanyakan dia sebenarnya ada komponen-komponen haiwan yang tidak boleh dimakan. Haram. Tapi kita belasah je. Ya? Sebab sedap. Ya? Kita belasah je makan. Tidak banyak berkumpul dengan teman. Sebab dia kata apa? Kerana hal ini merupakan kunci kesuksesan. Tulis sukses itu, tulis dekat atas dia, berjaya. Ya. Bagi seorang murid dalam menuntut ilmu dan tidak berteman kecuali dengan seseorang yang dapat memberikan faedah untuknya atau menerima faedah darinya. Jadi antara adab sebagai satu orang pelajar, dia jangan biasa berkumpul dengan kawan. Sebab bila berkumpul, dia akan jadi apa? Gosip. Dia akan jadi gosip, dia akan jadi menyembang, sembang benda yang tidak ada kaitan dengan benda yang apa? Dengan pelajaran. Dia akan sembang. Okey. Tapi dalam kitab ni pengarang kita kata kalau nak berkumpul juga, nak berteman, nak berkawan, boleh. Dengan syarat kawan itu boleh memberi faedah dari segi pelajaran. Sebab kata pengarang kitab, antara kunci satu orang pelajar berjaya dalam pelajaran dia ialah jangan terlalu berkawan. Boleh nak berkawan, boleh. Tapi biarlah kawan itu memberi manfaat pada diri kita. Sebab itu zaman Ustaz belajar, Ustaz kami pun pesan. Ustaz, bukan kata zaman Ustaz belajar Hafiz. Kita belajar kitab dekat Sitali pun pesan. Dan pesanan ini guru-guru kami kata, zaman mereka belajar pun mereka dipesan oleh guru-guru mereka. Mana kata pesanan ini memang daripada guru-guru, daripada ulama-ulama terdahulu. Antara perkara yang menyebabkan seseorang susah nak belajar, ada kawan rapat. Ya, antara perkara yang menyebabkan seseorang susah nak belajar, ada kawan rapat. Nak berkawan boleh, tapi jangan rapat sangat. Nak berkawan boleh, tapi jangan rapat. Kemudian kalau nak berkawan juga boleh, tapi biarlah kawan itu memberi faedah ataupun kawan itu dapat faedah daripada kita. Kena ingat tu. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu aliman."
Ada sebagian hadis sebut kun aliman. Di situ dia tulis urdu aliman, ya. Bolehlah kun aliman ataupun urdu aliman boleh. Ya. Au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisah fatahlaka. Sebenarnya wala takunil khamisah dari sambungan dia lepas tu. Fatahlaka. Okey, Ustaz terjemah dulu. Artinya, jadilah dirimu sebagai orang alim. Sebagai orang yang alim. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang alim. Apa maksud orang alim? Dia mengetahui ilmu agama. Okey. Hadis ini Nabi sarankan kita untuk jadi orang alim terlebih dahulu. Kemudian Nabi kata apa? Atau pelajar ilmu agama, atau pendengar kepada ilmu agama, ataupun jadilah pencinta kepada ilmu agama, ataupun menjadi pencinta kepada mereka yang ada ilmu. Maksudnya jadilah pencinta kepada ahli ilmu. Okey? Dan janganlah kamu menjadi golongan yang kelima. Wala takunil khamisah, Nabi kata. Janganlah kamu jadi golongan yang kelima. Siapa golongan kelima itu? Iaitu yang tidak termasuk dalam 4 golongan yang telah disebutkan. Kerana nescaya kamu akan binasa. Apa dia? Siapa golongan yang kelima tu? Ialah mereka yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Jadi para pelajar, dia tidak boleh ada rasa benci terhadap guru dia. Satu, dia tak boleh ada rasa benci pada guru. Dia tak boleh ada rasa tak suka pada pelajaran dia. Dia tak boleh ada rasa tak suka pada waktu belajar. Dia tak boleh. Saya tak sukalah ustaz tu. Saya tak sukalah ustazah tu. Tak boleh. Macam contoh, ustaz dulu belajar di Sri Petaling. Kami di Sri Petaling zaman ustaz belajar tu ada 17 orang guru. Ada 17 orang ustaz. Jadi 17 orang ustaz ni kami tak boleh pilih. Saya suka ustaz tu, saya tak suka, saya tak boleh. Setiap guru yang ada dalam madrasah tu semua kita kena suka. Walaupun ustaz tu tak mengajar kita. Sebab dekat Sri Petaling ada ustaz dia mengajar bahagian hafiz saja. Ada ustaz dia mengajar bahagian kitab saja. Walaupun ustaz tu mengajar bahagian hafiz, dia tak pernah mengajar bahagian kitab. Tapi selagi dia berkhidmat dalam madrasah itu, maka dia juga adalah guru kita. Jadi jangan simpan rasa tak suka pada guru. Itu lebih bahaya. Dah lah kalau kita contoh, ialah pelajar kan. Ustaz pun pernah melalui zaman belajar. Jadi ustaz tahu, kadang-kadang kita tak suka bangun pagi. Tak sukalah bangun pagi, bangun awal pagi tak suka. Kalau setakat tak suka pada waktu kita dibangunkan untuk kita belajar, kalau sekadar itu tak ada masalah. Tapi jangan kita sampai tak suka pada guru. Apalah ustazah ni, apalah ustaz ni. Asyik membebel je, asyik pukul je, silap sikit kena rotan, kena marah. Tak boleh. Jangan ada jadi, Nabi kata jangan kamu jadi orang yang kelima. Hadis ini ulama sebut Nabi galakkan kita kalau boleh jadi yang pertama sekali. Nabi galakkan kita dan Nabi suruh. Nabi suruh dan Nabi galakkan kita menjadi yang pertama. Yang pertama, apa yang pertama? Alim. Jadi alim. Kalau kemudian Nabi kata kalau kamu tak mampu nak jadi alim, paling kurang jadi pelajar ilmu agama. Kalaupun itu pun kamu tak mampu, Nabi kata, maka jadilah yang ketiga. Apa dia? Orang yang mendengar, duduk dalam majlis ilmu, duduk dengar kan. Ustaz tu mengajar, duduk dengar ustazah tu mengajar. Itu yang ketiga.
Nabi kata, kalau itu pun kamu tak mampu nak jadi, maka jadilah yang keempat. Apa dia yang keempat? Mencintai kamu. Mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu. Kena dua. Dua-dua tu kayak gitu. Kalau kita contoh, kita tak mampu nak jadi ustazah. Contohlah, kita belajar tak habis. Contoh, kita belajar tak habis. Kita tak jadi ustazah. Kita tak jadi pelajar sebab kita belajar tak habis. Kita nak pergi majlis ilmu pun kita tak mampu. Jadi jadilah yang keempat. Paling kurang kita mencintai mereka yang mempunyai ilmu. Itu. Nabi pesan, kemudian Nabi larang kita menjadi yang kelima. Apa yang kelima tu? Orang yang membenci terhadap ahli ilmu. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Itu adab yang ke-9 tu. Kena hati-hati. Antuna jangan ada rasa benci pada guru, ya. Ke-10, pelajarilah secara mendalam atas ilmu yang sangat diperlukan olehnya. Dan juga usahakanlah untuk mempelajari berbagai ilmu lainnya yang bermanfaat untuknya. Meskipun hanya dasarnya sahaja. Kerana masa belajar tidak akan mencukupinya untuk mempelajari seluruh ilmu. Betul? Untuk adab sebagai satu orang pelajar, yang ke-10, setiap pelajaran yang ada yang diajar dalam madrasah tu kena belajar secara maksudnya kena belajar secara detail, secara keseluruhan. Okey? Secara contoh, di dalam madrasah antuna punya pelajaran utama ialah apa dia? Menghafal Quran. Jadi antuna kena mendalami ilmu itu sebaik mungkin. Hafal betul-betul. Itu maksud dia. Okey. Serta usahakan juga ilmu-ilmu yang lain. Apa ilmu yang penting dalam masa belajar? Apa dia? Adab lagi. Fiqh. Fiqh penting. Antuna kalau tak tahu fiqh, dia jadi melalut. Ya. Sebab banyak benda dalam fiqh ni. Contoh antuna belajar, kalau antuna sepatutnya ilmu yang utama antuna belajar ialah ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi dalam masa sama antuna kena ada belajar ilmu yang lain. Walaupun ilmu itu hanya asas sahaja, kena belajar. Ya, paling kurang tahu. Semalam Ustaz mengajar ada satu Ustaz mengajar dekat satu rumah lah. Dekat rumah tu dia biasanya Ustaz mengajar orang-orang tua lah. Jadi bila Ustaz mengajar tu, Ustaz ada sebut tentang ayat yang dia baca tu. Dia ada baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Lagi? Ingat tak juzuk berapa? Tak ingat? Siapa tak ada? Yang selalu di belakang tu, siapa? Dia tak datang ini. Yang budak tu, yang budak Aisyah. Aisyah, dia tak ada. Dia ke mana? Ada urusan. Urusan peribadi . Dia memang ular alik . Dia bukan belajar di sini. Dia di sini. Jadi Ustaz ulang balik ayat tu. Hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Surah apa, juzuk apa? Siapa ingat? Surah apa, juzuk apa? Juzuk 5 surah
Surah An-Nisa juzuk 5 ya. Ya. Surah An-Nisa juzuk 5. Innallaha las ayat itu innallaha kana afuwan ghafura. Jadi Ustaz terjemahkan ayat itu pada puan tu. Bila Ustaz terjemahkan kemudian dia ditanya. Itu Ustaz dia kata contoh kalau kita kalau kita berwudu, sebab dalam ayat tu kalau kamu tak jumpa air, Allah kata falam tajidu ma'a, kalau kamu tak jumpa air fatayammamu, maka bertayammumlah sa'idan thayyibah, dengan air yang bersih lagi suci. Jadi ditanya, itu Ustaz, air yang bersih lagi suci. Kita kalau Ustaz contoh, kalau dia kata air itu, dia kata air keruh. Kan kadang-kadang contoh, ada orang perbaiki pipe bocor dekat luar kan, macam jambatan air lah. Jambatan air, dia betulkan air, tiba-tiba air satu taman tak ada air. Dia betulkan air tu. Tiba-tiba dah ada air pula yang keluar tu air apa? Air lumpur tu kan, air tanah tu kan. Dia tanya, Ustaz boleh tak berwuduk dengan air tu? Boleh tak? Air lumpur boleh tak? Air dipanggil air acak, kalau orang utara kata air acak, boleh berwuduk dengan air tu, boleh tak? Boleh. Memang boleh. Sebab apa? Sebab tanah tu tanah suci. Kan kita antara alat yang boleh kita digunakan untuk bersuci adalah tanah. Jadi bila Ustaz bagi tahu dia, baru pertama kali dia tahu Ustaz. Betul ke Ustaz? Betul, boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau air yang keluar kali pertama tu setelah dibetulkan pipe, tiba-tiba ada air, keluar air keruh tu, jangan buang air tu. Ambil wuduk dengan air tu. Rugi. Air tu boleh pakai untuk berwuduk, ya. Jadi itu penting, itu ilmu lah. Suatu penting fiqh. Ya, penting fiqh, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Kenal tak Imam Ghazali? Biasa dengar tak nama dia? Biasa dengar kan? Ya, dia salah seorang imam dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Berkata, alla yakhudha fi fannin min fununil ilmi duf'atan bal yura'iyat tartiba wa yabtadi'a bil ahammi fa innal umra la yattasi'u li jami'il ulumi ghaliban ihya'u ulumiddin. Artinya, janganlah mempelajari satu mata pelajaran ilmu secara global. Jangan maksudnya jangan tumpu hanya pada satu mata pelajaran semata-mata. Tapi dengar dulu. Akan tetapi pelajarilah secara bertahap dan dahulukanlah untuk mempelajari mata pelajaran yang paling penting dan paling dibutuhkan. Maksudnya yang paling diperlukan. Dibutuhkan, tulis kat bawah dia, diperlukan. Kerana sesungguhnya usia hidup itu pada umumnya tidaklah cukup untuk mempelajari seluruh ilmu. Dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya. Apa maksudnya? Kalau nak belajar ilmu, jangan belajar semua sekali. Ambil ini sikit, ambil itu sikit. Punyalah dia nak belajar semua. Punyalah dia nak digelar sebagai satu orang alim. Dia digelar sebagai satu orang yang tahu ilmu. Dia belajar semua, tapi dia belajar sikit-sikit. Itu sikit, ini sikit. Apa kata Imam Ghazali? Akan tetapi pelajarilah secara bertahap dan dahulukanlah untuk mempelajari mata pelajaran yang paling penting. Sekarang ni antuna belajar di madrasah, pelajaran yang paling penting ialah Al-Quran. Pelajaran menghafal Al-Quran adalah yang paling penting.
Jadi antuna kena usahakan yang itu dulu. Usahakan itu. Tapi bukanlah bermakna usaha yang itu antuna tinggalkannya lah. Jangan, bukan begitu maksud dia. Usahakan itu dalam masa yang sama pelajari ilmu yang penting juga sikit-sikit secara dasar, ya. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata kalau kita nak gunakan seluruh umur hidup kita untuk mempelajari semua ilmu, kita tak mampu. Sebab takkan sampai. Sebab ilmu Allah ni luas. Punya terlalu luas ilmu Allah Ta'ala ni sehingga menyebabkan kita tak mampu. Umur kita yang ada ni 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun tak mampu nak mencakup semua ilmu Allah. Jadi belajar yang penting dahulu. Okey? Yang ke-11, tidak berpindah untuk mempelajari mata pelajaran yang lain kecuali telah memahami pelajaran yang telah dipelajarinya. Nampak ni? Ya. Contoh, antara adabnya pada satu orang pelajar, dia takkan belajar benda lain kalaulah pelajaran yang ada tu belum habis. Kena habiskan dulu pelajaran itu, baru boleh belajar benda yang lain. Macam saya cakap tadi lah, dia nak belajar semua benda tapi dia belajar sikit-sikit. Tak boleh. Sebab takut dia akan salah faham. Jadi dia kena konsentrate ataupun dia kena tawajuh ataupun dia kena tumpu perhatian pada satu mata pelajaran terlebih dahulu. Dah habis baru boleh belajar benda yang lain. Tapi contoh di madrasah antuna boleh belajar 3 mata pelajaran yang penting. Pertama sekali yang Al-Quran, yang kedua iaitu adab, ya. Yang ketiga iaitu fiqh. Penting sangat-sangat. Sebab ini benda ni menjadi contohlah. Kalau dalam satu hari nanti antuna dah belajar hafiz, dah habis belajar jadi hafizah. Jadi antuna nak sambung belajar ataupun antuna tak jadi sambung belajar. Jadi paling kurang ada ilmu dasar yang antuna boleh amal. Penting sangat-sangat. Okey? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Surah Al-Baqarah ayat 121, ay la yujawizu nafannan wa hatta yuhakimuhu ilman wa amala. Artinya orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, maka mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 21. Apa maksud ayat itu? Kata ulama, maksudnya iaitu tidak melewati satu jenis ilmu kecuali telah menguasai ilmu yang dipelajarinya dan telah mengamalkannya. Maksud orang yang belajar kitab Allah ni dia kena menguasai ilmu, sesuatu ilmu terlebih dahulu dan telah mengamalkan, barulah boleh belajar pelajaran yang lain. Contoh antuna dah habis dah habis hafal Quran. Bila antuna dah habis hafal Quran, barulah antuna boleh belajar kitab. Jadi antuna jangan tumpu nak pergi belajar kitab, Quran belum habis. Contoh ataupun ada di antara orang dia tak pernah hafal Quran tapi dia terus mengaji kitab. Pun boleh. Tapi disebabkan antuna dah mulakan dengan menghafal Quran, antuna kena belajar sampai habis, ya. Hafal Quran sungguh-sungguh. Okey. Yang ke-12, antara adab sebagai satu orang pelajar mengetahui keutamaan yang akan didapatkan dari ilmu yang sedang dipelajarinya, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis mata pelajaran yang harus didahulukan untuk dipelajari, seperti ilmu tauhid yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Faedah, terdapat 3 bidang ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Antuna sebagai orang pelajar, antuna ada 3
pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, termasuk sebagai satu orang pelajar. 3. Apa dia? Yaitu yang pertama, ilmu tauhid, yaitu dengan tujuan agar akidahnya menjadi benar. Dah hafal sifat 20? Sifat 20 dah hafal? Hafal saja, hafal saja. Maksudnya hafal yang dia punya nama, kemudian dia punya terjemah. Dalam bahasa Arab, contoh. Kan sifat 20, tak tahu sifat 20. Tak tahu ya. Kan ada nasyid tu kan. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun. Itu sifat 20. Itu lagu nasyid tu berbentuk sifat 20. Jadi bukan kita kena hafal Arab saja, paling kurang kita kena tahu terjemahan dia. Allah wujud. Wujudnya Allah itu memang wujud tanpa perlu tanpa bersandar kepada perkara yang lain, tanpa berhajat pada benda yang lain. Wujudnya Allah tidak disertai dengan tidak disertai dengan tidak berhajat pada makhluk lain, ya. Gitu. Itu maksudnya satu belajar, ya. Tapi di sini belum ada ilmu tauhid, ya. Belum ada lagi, ya. Belum ada. Tak apa. Belum ada, tak apa. Belajar yang penting dulu. Kedua, ilmu fiqh, yaitu dengan tujuan agar ibadahnya menjadi benar. Yang ini penting. Dalam madrasah tahfiz pun, walaupun dia belajar Al-Quran sahaja, kena selitkan juga pelajaran fiqh. Sebab takut dia beramal, dia beramal dengan suatu perkara, dia tak tahu sah tak sembahyang dia, puasanya sah ke tidak. Okey, ustaz nak tanya. Kita mandi kan, bulan Ramadan, okey? Kita mandi. Dengar betul, kita mandi bulan Ramadan. Dalam masa kita mandi, kita tak sedar, ataupun kita sedar tapi tak sengaja air masuk dalam telinga waktu kita mandi. Puasa kita sah tak? Sah ke tak? Sah. Puasa sah. Puasa kita tidak sah, ya. Sama ada sengaja ataupun tidak. Kalau sengaja tu lainlah. Tapi kalau tak sengaja pun puasa kita tetap batal, ya. Sebab tu kena tahu. Penting belajar ilmu fiqh. Ya, penting sangat-sangat, ya. Apa pelajar dengan sini. Dekat muka kita ni ada lebih 20 jenis bulu. Dekat muka kita ni ada lebih 20 jenis bulu. Jadi bila kita ambil wuduk, 20 jenis bulu tu kena basahkan. 20 jenis bulu itu kena basahkan. Kalau salah satu daripada bulu tu tak basah, maka wuduk kita tak sah. Kena hati-hati tu. Tu pun kena belajar juga. Contoh kan, apa tu sideburn kan? Kan Antuna pun ada sideburn kan? Antuna ada sideburn. Kalau sideburn tu kalau tak kena air, tak sah semuanya. Antuna jangan selak rambut ke belakang, tak payah. Biar sideburn tu dia macam tu. Jadi kalau Antuna ambil wuduk, pastikan sideburn tu basah. Kalau tak sah wuduk. Sebab sideburn termasuk di antara bulu yang berada di muka. Bukan bulu yang terhasil daripada kepala, tak. Ya. Jadi Antuna kena hati-hati. Tahu sideburn? Tahu rambut tepi ni kan? Bulu kat tepi ni kan? Ni sideburn ni. Ni sideburn. Jadi Antuna ambil wuduk yang ni kena basahkan. Kalau tak basah, tak sah wuduk. Itu ilmu fiqh. Penting, ya. Okey. C, iaitu ilmu akhlak, ilmu adab, ya. Itu dengan tujuan agar akhlaknya menjadi mulia. Ke-13, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasinya tatkala belajar. Tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh menghilangkan tumpuan ketika belajar. Apa dia? Contoh apa? Contoh apa? Banyak main, banyak
banyak tidur. Waktu tidurlah. Tapi waktu belajar kena belajar. Waktu main lah. Tapi waktu belajar jangan main, tumpu pada pelajaran. Ya. Jadi gitu. Itu adab terhadap, itu adab seorang pelajar terhadap diri sendiri. Ya. Oh. Okey. Sebelah suku. Ada soalan tak? Ada soalan? Pelajar ada soalan tak tanya? Ustaz kena buka soalan juga. Kukuhan pun ada soalan ke Ustaz, ada apa benda yang boleh mengganggu pelajaran ketika zaman kami belajar, apa benda yang boleh mengganggu? Contohlah, itu adalah contoh soalan kan. Ustaz, ada tak makanan-makanan yang boleh menguatkan ingatan? Ustaz, ada tak amalan-amalan yang boleh kuatkan ingatan? Ustaz, ada tak amalan-amalan yang boleh orang kata supaya tak mudah mengantuk? Ya. Antuna zaman belajar ni, Antuna masa belajar, masa waktu belajar jangan banyak minum air. Masa belajar, waktu belajar tu. Tahu tak waktu belajar? Itu kan ada waktu belajar kan? Sebelum subuh, lepas sarapan, kemudian lepas zuhur kan? Kemudian lepas maghrib. Jadi waktu belajar tu jangan banyak minum air. Jangan banyak minum air. Sebab apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Al-Ghazali? Dia kata, aku telah mendengar daripada 70 orang ahli siddiqin, daripada 70 orang wali Allah, bahawa banyak meminum air boleh menyebabkan mengantuk. Tu jangan sikit-sikit mengaji keluar minum air, sikit-sikit mengaji keluar minum air. Tak boleh, jangan. Biarkan kita punya lidah basah ataupun kering dengan sebab belajar Al-Quran. Jadi jangan banyak minum air. Kalau banyak minum air, banyak mengantuk. Imam Al-Ghazali sebut tu. Dia kata, aku telah mendengar daripada 70 orang ahli siddiqin, iaitu wali-wali Allah yang dipercayai kata-katanya, bahawa dengan banyak meminum air akan mudah datangnya mengantuk. Jadi antuna jangan banyak minum air, boleh? InsyaAllah. Jangan banyak minum air. Jadi waktu kelas jangan banyak minum air. Sikit-sikit haus lah ustazah, minum air boleh tak? Jangan, tak payah. Ya. Okey. Okey, seterusnya. Yang ini penting. Yang ini paling penting. Kita dah masuk part yang paling penting sebagai seorang pelajar. Ke surat ke-404. Adab-adab seorang murid terhadap guru. Adab-adab seorang murid terhadap gurunya. Jadi antuna kena tahu apa adab antuna sebagai seorang pelajar terhadap guru. Satu adab. Satu lagi, apa hak guru yang antuna kena tunaikan. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita nampak guru ataupun guru datang masuk dalam kelas, pelajar dia kena berdiri untuk hormat kepada guru. Antuna boleh buat pada antuna punya ustazah, tapi jangan ustaz tak perlu buat lagi. Ya. Sebab antuna dah biasa buat sebelum ni kan. Bila ustaz datang masuk mengajar, antuna berdiri kan. Jadi lepas ni ustaz minta tak perlu buat lagi. Ya. Walaupun sebenarnya perbuatan tu menghormati guru, tapi ustaz tak selesa. Jadi antuna tak perlu buat lagi. Jadi bila ustaz masuk, antuna tak perlu berdiri, Ya.
Tapi kalau untuk Ustaz Antuna punya ustazah, Antuna kena buat begitu. Yang pertama, memandang sang guru dengan penuh kehormatan. Rasa hormat dengan guru. Pandang guru rasa hormat. Masya Allah, ini guru saya. Dengan sebab dia saya kenal Allah. Dengan sebab dia saya kenal akhirat. Dengan sebab dia saya kenal agama. Ada rasa sayang, hormat pada dia. Meyakini kesempurnaannya. Apa lagi? Maksudnya kita yakin dengan apa? Kita yakin dengan kesempurnaan dia sebagai seorang guru. Maksudnya memang dia layak, dia memang layak diberi penghormatan begitu karena dia sebagai seorang guru, ya. Dan selalu berprasangka baik terhadap. Selalu berprasangka baik terhadap guru. Ini antara adab sebagai seorang pelajar. Bahaya bila mana satu orang pelajar dia ada sangka buruk pada guru dia. Kan Ustaz pernah cerita Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Bila dia bawa anak murid dia makan, kemudian ada orang mengintip kan. Ini orang tersebut dia cerita dekat mak bapak budak tu. Ini mak bapak budak tu pun dia percaya cakap yang orang yang bercerita ni. Kemudian dia dah sangka buruk dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dengan sebab sangka buruk itu, anak dia sudah Allah telah tutup hati anak dia daripada mendapat ilmu. Dia nak hantar anak dia belajar, Syekh Abdul Qadir Jailani dah tak timbul. Sebab dia kata dengan itu bukan kata pelajar, itu mak ayah pelajar. Kalau ibu bapa pelajar sahaja pun tak ada, dia suka bersangka buruk dengan guru kepada anak dia, apatah lagi sebagai seorang pelajar kalau dia bersangka buruk dengan guru dia. Tak berkat belajar tak berkat. Sebab tu Imam Nawawi bila dia keluar daripada rumah dia nak pergi mengaji, dia doa dulu, Allahumma astur aurata aibi muallimi. Allahumma astur aurata aibi muallimi. Ya Allah, tutuplah aib ataupun kekurangan guruku pada pandangan mataku. Supaya apa? Dia doa begini supaya apa? Supaya dia sentiasa bersangka baik dengan guru dia. Sebab dia tahu guru dia adalah satu orang manusia biasa. Manusia yang akan melakukan kesilapan. Tapi dengan doa tersebut, dia minta supaya Allah tutup aib guru dia daripada pandangan mata dia, supaya dia boleh sentiasa bersangka baik dengan guru. Ya. Jadi kena hati-hati ya. Antuna kena hati-hati ya. Ini penting sangat-sangat. Selalu bersangka baik dengan. Ya. Boleh ada. Ini nasihat ni bukan untuk pelajar ni. Kamu pun sebagai orang pelajar pun kena sangka baik dengan guru. Kerana hal tersebut merupakan saranan. Sarana, itu kat situ sarana. Ataupun saranan lah. Galakan yang paling kuat bagi seorang murid untuk mendapatkan keberkatan dan kemanfaatan ilmu dan juga redha dari sang guru. Ya. Pandang guru dengan rasa hormat, meyakini kesempurnaannya, ilmu dia sebagai seorang guru, kemudian sangka baik dengan guru. Dengan perkara-perkara itu semua, ya, semua itu adalah galakan. Tiga perkara tadi adalah sebagai satu galakan kepada kita sebagai pelajar supaya kita dapat keberkatan daripada ilmu yang kita belajar, ya. Dan kita dapat redha daripada guru. Penting redha daripada guru. Kalau guru tak redha dengan kita, susah bukan kata susah belajar. Susah hidup, lepas kita belajar pun susah gitu. Ada antara kawan Antuna kan, kawan Antuna keluar daripada madrasah, dia masuk madrasah lain. Dia keluar daripada sini, dia ada buat salah.
kemudian dia dibuang madrasah. Dia masuk madrasah lain, dia bagi alasan dia kata saya berhijrah. Saya berhijrah. Itu bukan hijrah. Kalau antuna katalah, yalah kita tak tahu kan perkara yang akan jadi pada masa akan datang. Kalau katalah antuna satu hari nanti pun antuna dah tak ada minat nak belajar kat sini. Tapi paling kurang sebelum antuna keluar daripada sini, minta maaf, minta redha, minta halal ilmu yang antuna telah belajar daripada guru. Kalau antuna keluar aja, hijrah apanya? Kang sebutkan, tak boleh tak boleh sebut. Okey? Yang kedua, membaca doa berikut ini ketika akan menghadiri majlis yang diadakan oleh gurunya iaitu. Ni doa Imam Nawawi ni. Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wala yuballighani dhalika anhu ahadun al-manhajus sawi. Ini doa Imam Nawawi. Doa ini sebenarnya doa Imam Nawawi telah diletakkan doa ini dalam kitab Al-Manhajus Sawi, iaitu pengarang kitab tersebut iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, guru kepada pengarang kitab ini. Pengarang kitab Manhajus Sawi adalah guru kepada pengarang kitab ini. Tengok, dia ambil ilmu daripada guru dia letak dalam kitab ini sebagai dimuliakan guru. Tengok, dahsyat orang dulu. Orang-orang dulu dia belajar, dia bagus. Dia antara benda yang dipetik katakan guru dia, bagi semangat pada dia, dalam masa sama dia ada rasa hormat dengan guru dia. Ilmu guru dia, Masya Allah. Gitu, ya. Jadi pengarang kitab ini juga sama. Dia ambil daripada kitab guru dia, karangan guru dia, dia masukkan dalam ini. Tapi doa ini adalah doa Imam Nawawi. Sampaikan kekurangan guruku kepadaku. Itu maksudnya. Dia punya minta Allah Ta'ala tutup aib guru dia, bukan sekadar itu. Bahkan dia tak nak pandang aib guru dia, bukan sekadar itu. Dia tak nak ada orang lain menyampaikan aib guru dia kepada dia. Dia tak nak. Tengok, dia punya jaga adab dengan guru sampai tahap itu. Jadi kita nak belajar, kita nak jadi, minta halal ilmu, minta maaf salah silap kita, minta halal ilmu daripada semua guru. Salam semua guru-guru. Minta maaf. Minta halal ilmu. Masya Allah. Jadi yang kedua apa dia? Yang kedua, cuba amal doa ni. Ini adab antuna. Nak jaga adab antuna dengan guru, baca doa ni ketika sebelum masuk kelas. Setiap kali masuk kelas, baca doa. Yalah, kadang-kadang, guru antuna punya guru pun manusia biasa, betul tak? Betul tak? Betul. Biasa melakukan kesilapan. Tapi dengan sebab doa ni, antuna mohon pada Allah supaya antuna tak nampak kesilapan guru. Tapi janganlah guru pun dia gunakan kuasa veto dia sebagai guru. Saya guru, sujud. Tak adalah. Hormat. Tak boleh gitu, tak boleh. Dia tak boleh gitu. Nanti kita akan masuk juga adab guru terhadap murid. Guru pun dia ada adab terhadap murid dia. Kita akan masuk juga, ya. Kita tidak menjawab masalah jika tidak ditanya. Jadi kalau guru kita tak tanya kita, jadi kita jangan cerita apa-apa kat guru kalau guru tak tanya. Maksudnya ataupun contoh, antuna nak jumpa ustaz kan, antuna nak jumpa ustazah. Ustazah tengah bersembang ni. Ustazah tengah bersembang. Okey? Ustazah tengah
Sembang sama-sama ustazah. Antum nak pergi terus cakap dengan ustazah. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh buat begitu. Kalau antum nak bertanya sesuatu masalah pun pada ustazah, biarlah ustazah tanya dulu. Biarlah ustazah tanya dulu. Ada apa? Tapi antum nak datang duduk sebelah, jangan antum nak potong bicara antum nak punya ustazah. Ustazah kan tengah sembang, betul tak? Contoh, ini contoh. Ustazah tengah sembang. Antum nak datang, jangan terus potong cakap ustazah. Antum nak duduk dulu di sebelah. Bila guru tengah mengajar, jangan angkat tangan kalau guru tak izinkan. Faham tak? Tapi macam ustaz dah bagi tahu dah. Antum nak kalau ada apa-apa masalah, jangan simpan. Terus tanya ustaz. Ustaz bagi kebenaran. Walaupun ustaz tengah mengajar, ustaz bagi kebenaran untuk antum nak tanya. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau contoh ada ustazah lain yang mengajar di sini, kalau dia tak beri kebenaran sebegitu, jangan tanya. Kalau lepas dia bagi kebenaran, baru boleh bertanya. Biar guru pengajar habis dulu. Dah habis mengajar, kalau dia buka soalan, baru tanya. Tapi selagi dia tak buka soalan, jangan tanya. Tapi untuk ustaz dah beri keizinan untuk antum nak. Kalau antum nak tanya, walaupun ustaz tengah mengajar, antum nak tanya, boleh. Okey. Yang kelima, memanggil sang guru dengan panggilan sebutan yang baik dan sopan. Ustaz dah cakap dah sebelum ni. Antum jangan panggil guru dengan nama. Ustaz tak suka. Walaupun dengan nama, tak boleh. Walaupun nama contoh antum nama penuh kan. Antum sebut nama dia. Tapi kalau tak disertai diawali dengan ustazah, tak boleh. Tengok yang kelima, memanggil sang guru dengan panggilan sebutan yang baik dan sopan. Apa panggilan ataupun sebutan yang baik untuk sang guru? Kita panggil sang guru kan, apa sebutan yang baik? Takkan nak sebut nama dia. Mestilah panggil dia dengan panggil yang benda yang dimuliakan pada dia. Kan? Contoh dia satu orang ustazah. Jadi panggilan ustazah itu kan adalah satu kemuliaan untuk dirinya. Jadi kita kena panggil dengan panggilan ustazah. Jangan panggil nama. Ustaz tak suka. Ya? Bukan kata panggilan ustazah. Kalau kita panggil, contoh. Kita panggil satu lagi kadang-kadang antum kena bagi tahu mak ayah. Jangan panggil ustazah dengan nama, tak boleh. Jangan panggil ustazah dengan nama. Dia layak dipanggil sebagai satu ustazah kerana dialah yang telah mengajar kita ilmu. Jangan satu orang macam-macam ustaz kan. Ustaz ada mengajar satu orang orang tua ni. Dia panggil ustaz, dia panggil tuan. Tuan sihat. Ustaz tegur dia. Kita tuan panggil tuan. Tapi dia sebagai satu orang pengajar, dia sebagai satu orang yang ada ilmu agama pada dia sepatutnya diberi penghormatan sebegitu dengan panggilan sebegitu. Okey? Yang keenam, tidak membuat hati sang guru tersinggung dengan perbuatan atau perkataannya. Ni. Kena hati-hati ya. Kadang-kadang perbuatan kita rasa macam alah, tak ada apalah. Sama belajar ni kita rasa macam tu. Alah, tak ada apalah. Kita jangan buat satu perbuatan ataupun perkataan yang boleh menyinggung hati perasaan satu orang. Jangan sekali-kali. Ya. Tengok apa kata Al-Imam Al-Habib rahimahullah berkata, adarru syai'in 'ala al-muridi taghayyuru qalbi asy-syaikh 'alayhi walau ijtama'a 'ala islahihi ba'da dhalika masyayikhul
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Satu orang ulama yang agak mutakhirin lah, tapi beliau dah meninggal dunia. Ya, beliau dah meninggal dunia. Apa kata beliau? Tapi beliau ni juga memang antara orang yang jadi salah seorang di zaman tu, dia seorang yang dijadikan sebagai rujuk lah, pakar rujuk dalam agama. Hebat. Beliau bukan calang-calang orang. Apa kata beliau? Artinya sesuatu perbuatan yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah jika dia telah menyinggung hati sang guru. Ni, hati-hati ya, ini bahaya. Bahaya, memang bahaya. Dan jika seandainya seluruh guru yang terdapat di wilayah timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan murid tersebut, yakni setelah kejadian ini, nescaya mereka semua tidak akan berhasil untuk mengubahnya, kecuali sampai guru yang hatinya disinggung olehnya telah meredainya dan telah memaafkannya. Faham tak? Faham? Tak faham? Okey. Saya terangkan. Satu orang murid, satu orang pelajar, yang mana pelajar tadi dia telah singgung, dia telah menyebabkan guru dia tersinggung hati dengan sebab perbuatan dia ataupun perkataan dia. Kemudian apa kata Imam ni? Kumpullah seluruh wali-wali Allah. Kumpullah seluruh wali-wali Allah di wilayah timur dan barat. Kumpullah seluruh wali-wali Allah untuk memperbaiki keadaan murid tersebut. Sebab apa? Sebab dia telah menyinggung perasaan guru dia. Dan disebabkan dia menyinggung perasaan guru dia, maka keadaan dia telah menjadi satu keadaan yang tidak baik. Jadi nak memperbaiki keadaan dia tu, kumpullah seluruh wali Allah di wilayah timur dan barat, di seluruh tempat. Kumpul untuk memperbaiki keadaan si murid tadi yang telah menyinggung perasaan gurunya. Jadi apa kata Imam ni? Nescaya wali-wali Allah tadi tidak dapat mengubah keadaan si murid tadi. Dia redha dengan keadaan dia. Sehinggalah guru dia redha terhadap murid tersebut, barulah keadaan murid tersebut akan dapat diperbaiki. Nampak tak? Jadi Antuna, Antuna kena sampaikan benda ni pada ibu bapa Antuna. Jaga perasaan guru. Kadang-kadang ibu bapa ni dia tak faham. Jadi Antuna yang kadang-kadang mak bapak kita ni dia tak faham undang-undang madrasah, dia langgar. Menyebabkan hati guru tersinggung dengan perbuatan tersebut. Dengan sebab kita susah belajar. Dengan sebab mak bapak kita susah belajar. Jadi bagi tahu mak bapak kita supaya dibandingkan antara ibu bapa dengan guru lebih patut dimuliakan. Lebih patut dimuliakan dan lebih patut diutamakan berbanding ibu bapa. Nanti kita akan sampai bab tu. Mana yang penting di antara guru dengan ibu bapa? Nanti kita akan sampai bab tu, nanti Ustaz akan ulas, insya-Allah. Boleh ya? Ya, jadi insya-Allah sekarang itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang Antuna dengar, apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz sendirilah yang cakap, mudah-mudahan Ustaz dapat amalkan, dan begitu juga Antuna, mudah-mudahan dapat amal dan sampaikan pada orang lain. Insya-Allah. Di Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويؤمنون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا